أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat dan juga sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terlalu banyak, dengan kelebihan yang terbentang luas di hadapan kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama memakmurkan rumah Allah. Di kalangan hamba-hamba yang ramai di muka bumi ini, sekarang ini, waktu ini, tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan hatinya untuk memakmurkan rumah Allah. Sibuk dengan perkara-perkara lain, sibuk dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak memberi kebaikan kepada kehidupan sebagai muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan meneruskan lagi hadis yang terakhir daripada bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya daripada kitab Mastika Hadis yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan tulisan ini dan memberikan sebaik-baik ganjaran kepada muallifnya, kepada penyusunnya, insya-Allah. Hadis yang ke-32 muka surat 109 109. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala نظر الله أمرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي وأبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang berarti, semoga Allah menyerikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar daripada kami sebarang hadis lalu ia memeliharanya, yakni dengan ingatannya atau dengan tulisannya, supaya ia dapat menyampaikan kepada orang lain. Kerana boleh jadi ada pembawa sesuatu hadis hukum kepada orang lain, kepada orang yang lebih faham daripadanya, dan boleh jadi juga pembawa sesuatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah seorang yang memahaminya. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan wajah yang berseri, ya, Naddarallah, bersinar, berseri kepada siapa yang mendengar hadis, kemudian dia hafalnya dan dia menyampaikan kepada orang lain. Dan kemungkinan orang yang menyampaikan hadis itu dia tak apa faham, ya, yang penting dia sampaikan.
Amanah hadis yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati huraiannya. Hadis yang ke-32 ini menerangkan yang pertama, kelebihan orang yang berkhidmat memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang menyampaikan hadis disyaratkan hafaznya, tidak disyaratkan fahamnya. Huraiannya. Yang pertama, kelebihan orang yang berkhidmat memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah besar jasanya. Apabila mendengar sesebuah hadis, mereka menghafaznya atau menulisnya dengan cermat. Kemudian mereka menghebahkannya dengan sepenuh tanggungjawab. Ini bermakna mereka bekerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan kewajipan dalam hal mengembangkan agama Islam yang dibawa oleh baginda. Dengan yang demikian, sudah selayaknya perkhidmatan mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa perkhidmatan mereka dihargai oleh baginda dengan mendoakan semoga Allah Ta'ala menyerikan wajah mereka dan menjadikan mereka berpuas hati dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah kelebihan orang yang dengar hadis Nabi. Mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar, dia hafal, dalam bentuk dia hafal ataupun dia tulis, memeliharanya. Kemudian dia hebahkan, dia sampaikan, dia tablighkan kepada orang lain. Orang seumpama ini disebut oleh pengarang sebagai orang yang membantu Nabi, bekerjasama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menunaikan kewajipan hal-hal yang berkait dengan pengembangan agama. Mereka ini bekerjasama, sama-sama berkhidmat, sama-sama membantu menyebar luaskan ajaran Islam dan kefahaman Islam sebagaimana yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihannya apa dia? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka ini Allah Subhanahu wa taala menyerikan wajah mereka, menyinarkan wajah mereka di hari akhirat nanti, dan jadikan mereka ini orang yang berpuas hati dengan jasa mereka, dengan khidmat mereka ketika dunia dahulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai mereka ini. Apabila dia dengar sesuatu yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis baginda, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini kelebihannya. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, diceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang diberi kelebihan di hari akhirat, ya. Sebab di hari akhirat ni tuan-tuan, kita boleh tengok, manusia boleh tengok mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Nampak jelas. Tidak seperti dunia hari ini. Kita tengok zahir saja, hatinya mungkin berbeza. Zahir nampak comel, pakaiannya bagus, nampak islamik, dia tu juruh, tetapi dalam hatinya mungkin nifaq. Dalam hatinya mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dekat dunia ni, tapi di hari akhirat nanti tak boleh susuk. Nampak selalu. Di antaranya kelebihan yang Tuhan bagi seperti mana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah
orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, mukanya berseri. Nampak selalu berbanding ada muka manusia yang lain yang tidak berseri, kelam, hitam warnanya. Kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 106, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akathartum ba'da imanikum فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه, hari yang mana tabyaddu wujuh, berseri mukanya, wajahnya, bersinar-sinar wajahnya. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang taswad, iaitulah hitam legam. Di mana ni? Di hari akhirat, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ada dua golongan. Satu golongan yang mukanya berseri-seri berdasarkan ayat ini. Satu golongan mukanya adalah hitam, kelam, ya. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun mereka yang hitam legam muka mereka ini, akafartum ba'da imanikum fadzuqul azab, mereka ini kufur, dan kufur selepasnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fadzuqul azab, rasakan azab ini, bima kuntum takfurun, dengan apa yang kamu kufurkan. Itu golongan yang pertama, hitam legam wajahnya. Sebab apa? Kufur kepada Allah. Selepas berlakunya iman, maka kata Allah, fadzuqul azab, rasa azab ni. Adapun yang golongan yang kedua, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun mereka yang berseri wajah mereka ini, fafi rahmatillah, mereka ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maknanya mendapat kebaikan, mendapat balasan yang baik di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang kita baca tadi, cerita kepada kita, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga hadisnya, orang yang menyebarkan ajaran hadisnya, orang yang dalam timani tersebut menyebarkan dakwah Islam itu, di hari akhirat mukanya berseri-seri. Sebab apa? Sebab itu kelebihannya orang yang melaksanakan kerjasama dengan Rasulullah, meneruskan kerja-kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hingga sampai hari ini, siapa yang melaksanakan tanggungjawab dakwah, siapa yang menyampaikan ajaran Rasulullah, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, akan diserikan mukanya di hari akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan ini yang meneruskan kerja-kerja Nabi, yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi. Kita dengar satu hadis, sampaikan. Kita tahu satu hadis, sampaikan. Sampaikan kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyampaikan hadis disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyarat memahaminya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuntut disebarkan. Apa yang mesti disebarkan itu ialah kata-kata
yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang makna maksud hadis-hadis itu, terpulanglah kepada masing-masing memahaminya. Kerana boleh jadi orang yang menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sesebuah hadis itu tidak memahaminya atau kurang mendalaminya. Meskipun demikian, ia berkewajipan juga menyebarkannya. Dalam pada itu, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu boleh memahami lebih mendalam dari orang yang menyampaikannya. Jadi nuktah ataupun fokus yang kedua ini ialah orang yang menyampaikan hadis itu, antaranya dia kena sampai betul-betul. Ya, jangan buat lebih kurang. Sebab itu sebut di sini disyaratkan menghafalnya. Kalau dululah, itu yang terbaik. Sebab itulah kalau kita baca ataupun kita tengok, kalau kita belajar ulumul hadis, di sana ada orang-orang yang boleh hafal hadis puluhan ribu, ratus ribu. Jadi tidak ada kemungkinan berlaku penyelewengan. Sebab itulah bila ada orang kata hadis ni tak betul, Quran saja betul, mereka ini tidak mendalami apa disebut sebagai garis panduan dalam ilmu hadis. Orang-orang yang didakwa, yang mereka dakwa mereka ni tahu sangat Quran, kadang-kadang baca Quran pun terjemahan dia. Tengok hari ni orang dakwa dia ni, orang kata apa, anti hadis dan sebagainya, baca Quran pun terjemahannya, bahasa Arab pun tak reti. Nak cerita pasal hadis apa, nak cerita pasal Quran apa. Sedangkan para ulama terdahulu daripada sandaran-sandarannya tidak pernah putus sandaran hubungan. Ilmu itu dibawa pada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Tak terputus sanadnya, kesinambungannya. Tidak pernah menyatakan berlaku pembohongan. Kalau ada sedikit sifat-sifatnya telah luntur, thiqahnya menjadikan hadis itu hadis dhaif dan sebagainya. Tak timbul isu bahawa benda itu bukan daripada Nabi ataupun ajaran itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini sebenarnya yang anti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mereka tidak ada disiplin ilmu yang diketengahkan oleh Islam dan oleh para ulama. Jadi kewajipan kita menyampaikan, orang dengar hadis menyampaikan. Disebut dalam hadis ini kemungkinan orang yang dengar itu lebih faham, dan kemungkinan orang yang menyampaikan itu dia tak faham, dia hanya menyampaikan. Jadi tanggungjawab kita berdasarkan hadis ini ialah menyampaikan. Sebab tu Nabi kita sebut dalam hadis yang sebelum ini, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang datang daripadaku walaupun satu ayat. Sampaikan. Bukan Nabi suruh syarah, bukan Nabi suruh cerita panjang lebar, tapi sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tapi kalau kita boleh cerita, boleh jelaskan supaya lebih terang, lebih faham, itu lebih baik. Tapi kadang-kadang orang tak mampu. Yang penting kalau mampu menyampaikan matan hadis, sebutan hadis, kata Rasulullah, okey dah cukup dah. Ya. Jadi tanggungjawab kita sampaikan. Kalau kita belajar ilmu hadis, kita faham ulumul hadis, kita belajar bahasa Arab, tahu tentang apa yang disebut dalam hadis itu, kita sampaikan hadis itu, kemudian kita syarahkannya secara jelas, itu lebih baik di sisi penyampaian hadis. Tapi sekurang-kurangnya walaupun kita tak faham hadis itu, matan hadis, sebutan hadis itu kalau sampai pun sudah memadai. Itu yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyampaikan ajarannya, menyebarkan dakwahnya, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan serikan wajah kita insya-Allah. Dan tanggungjawab menyampaikan dakwah ini bukan bila faham hadis baru nak sampai, tak. Bila terima hadis, kita terima hadis dan kita sampai hadis itu kepada kita, kita sampaikan pula pada orang lain. Itu antara tuntutannya. Okey, habis kita dalam hadis yang menceritakan tentang bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Kita masuk kepada bab yang ke-9, iaitu wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal ibadat atau taat. Ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Apa antaranya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." Siapa yang nak mencari redha Allah, bertemu dengan Allah, dengan keadaan redha Allah kepada dia, sesiapa yang mengharapkan dia bertemu dengan Allah, percaya, berharap pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa syaratnya? Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan dia syirikkan Allah dalam ibadatnya dengan yang lain. Ayat 110 surah Kahfi. Surah Kahfi ini antara surah yang ada sandaran hadisnya secara jelas dituntut kita membacanya pada hari Jumaat. Sandaran jelas. Masyarakat kita hari ini, hari malam Jumaat, sibuk baca Yasin. Baguslah, ada hadis-hadis yang berkait dengan Yasin, tapi khusus kepada malam Jumaat, Yasin itu tidak ada sandaran secara jelas berbanding hadis yang cerita kelebihan hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Jadi antara tuntutan sunatnya, amalan Nabi, amalan para sahabat ridwanullahu alaihim, ialah bila tiba saja malam Jumaat atau hari Jumaat, mereka ini membaca surah Al-Kahfi. Apa kelebihannya? Disebut dalam hadis itu ialah orang yang membaca surah Al-Kahfi akan diberikan cahaya oleh Allah hinggalah kepada Jumaat yang akan datang. Seminggu bercahaya di sisi Allah cahayanya kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi dituntut kepada kita, saya ingatkan tazkirah pada diri saya juga pada tuan-tuan, puan-puan sekalian dan juga para pendengar sekalian, hari Jumaat ataupun malam Jumaat, Khamis terbenam saja matahari hari Khamis itu dituntut dan sangat-sangat digalakkan kepada kita untuk mendapat cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi. Sandarannya hadisnya sahih, sangat jelas. Baik. Kemudian pengarang bawa kepada kita surah Az-Zumar ayat kedua, yang artinya hendaklah engkau menyembah Allah dan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaanmu. Bab yang kedua ini nak cerita kepada kita penekanan keikhlasan kita dalam berilmu, dalam mencari ilmu, dalam menyampaikan ilmu, dalam melakukan amal-amal ibadat kepada Allah atau melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kena ikhlas. Kena ikhlas. Hadis yang ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Na'udzubillah min zalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keredaan Allah, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian daripada dunia, yakni harta benda atau pengaruh, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga
pada hari kiamat kelak. Nauzubillah. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Hadis ini bagi tahu kepada kita, siapa yang cari ilmu, siapa yang menuntut ilmu, daripada ilmu-ilmu untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, dia belajar ilmu tu asasnya ialah sepatutnya ilmu itu mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak begitu, keikhlasannya tidak ada untuk mencari redha Allah. Tapi dia cari apa? Dia cari suatu bahagian ataupun mencari kelebihan-kelebihan yang bersifat dunia ataupun harta benda, yang disebut dalam hadis ini mencari habuan dunia. Aradan minad dunya, cari habuan dunia. Apa dia? Harta benda, itu dunia. Apa dia? Pujian, itu dunia. Pengaruh, itu dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Allahu akbar. Tidak ada baginya dapat mencium bau syurga di hari akhirat. Orang yang cari ilmu kerana dunia semata-mata, ilmu syarak, ilmu agama, dunia dan pengaruh, disebut dalam hadis ini aradan minad dunya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tak dapat bau syurga Allah. Nauzubillah. Hadis yang ke-33 ini menerangkan orang yang mempelajari ilmu agama dengan tujuan mendapat habuan dunia, buruk padanya. Ya, huraiannya. Tiap-tiap perbuatan adalah dinilai menurut tujuan orang yang melakukannya. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuannya yang berlainan, maka berlainan pula nilainya. Kerana tujuanlah yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu. Jadi orang yang belajar ni ataupun dua keadaan. Ada orang ikhlas kepada Allah, capai apa yang dia nak. Ada orang tidak ikhlas kepada Allah, maka tak capai apa dia nak. Dari sudut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing berdasarkan apa tujuannya. Tujuan kita ngaji, tujuan kita belajar, itulah sebenarnya. Nak cari dunia, dapat dunia. Nak cari akhirat, dapat akhirat. Ilmu agama, sebagaimana sedia diketahui, adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah. Ilmu agama ni, kata pengarang, asasnya, tujuannya adalah datang daripada Allah, asal usulnya. Ilmu agama ini asal usulnya datang daripada Allah. Tujuan beri kebaikan kepada dunia. Allah Ta'ala campakkan ilmu agama ini kepada manusia supaya apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah, bukan kerana lain, bukan kerana dunia, bukan kerana manusia, bukan kerana mencari kelebihan yang bersifat sementara, tidak mencari kelebihan di akhirat yang kekal abadi. Jadi itu yang disebut ilmu agama adalah datang daripada Allah. Untuk tujuannya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, beramal kerana Allah. Oleh itu, seseorang penuntut ilmu agama hendaklah membersihkan hatinya dari ilmu dan amal yang diusahakannya bersungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Betul-betul kerana Allah. Cari ilmu kerana Allah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa orang yang menuntut ilmu agama untuk mendapat habuan dunia semata-mata, maka ia bukan sahaja tidak memasuki syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Kerana orang yang demikian telah menyelewengkan agama Allah dan telah menjualnya dengan habuan-habuan dunia. Oleh itu, sudah selayaknya ia menerima balasan yang seburuk-buruknya. Jadi orang yang belajar agama
kemudian cari habuan dunia dengan ilmu tadi, maka disebut oleh pengarang mereka ini adalah menjual agamanya. Nabi kata aradan minad dunya, cari kelebihan dunia, maka disebut di sini sebagai orang yang menjual agamanya. Dalam pada itu janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini tidak ditimpa kepada orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, ilmu agama dengan ikhlas, kemudian ia beroleh habuan dunia sebagai nikmat pemberian yang disegerakan Tuhan kepadanya. Maka orang yang demikian tidak dikeji oleh syarak, kerana ia tidak menyelewengkan agama Allah dari tujuannya yang sebenarnya. Orang yang belajar agama ikhlas, maksud dia tidak fikir soal habuan dunia, tetapi dunia datang ke ribanya, maka dia tak salah, tidak termasuk dalam cacian hadis ini. Orang yang belajar agama ikhlas kepada Allah, kemudian dia dapat habuan dunia, diberikan kepadanya dunia tanpa dia meminta-minta, tanpa dia bagi syarat dengan ilmu tadi untuk dunia, tapi dunia datang ke ribanya, maka dia ini disebut sebagai bukan orang yang menyelewengkan agamanya. Berbanding yang pertama tadi belajar ilmu agama kerana dunia, kerana mahukan kemasyhuran, kerana mahukan pujian manusia. Itu yang dikatakan menjual agamanya, menyelewengkan agamanya. Adapun yang kedua, ya, kata pengarang tak kena kepada orang yang kedua ini, iaitulah orang yang belajar agama penuh dengan keikhlasan, kemudian dia dapat habuan dunia. Itu pemberian nikmat yang disegerakan oleh Allah masa hidup kat dunia ni sebelum akhirat. InsyaAllah di hari akhirat nanti lebih-lebih lagi habuannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini, Imam Ghazali dan alim ulama yang lain telah membahagikan penuntut ilmu kepada 3 bahagian. Pertama, orang yang menuntut ilmu kerana Allah dan untuk keselamatan pada hari akhirat, maka ia adalah daripada orang-orang yang berjaya. Cari ilmu betul-betul ikhlas kerana Allah, inilah orang yang berjaya di hari akhirat nanti. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan, kebesaran dan harta kekayaan. Dalam pada itu ia menyedari akan tujuannya yang buruk itu. Orang yang demikian, jika ia bertaubat dan menyelamatkan dirinya daripada perbuatan yang salah itu, maka ia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya akan menjadilah ia sama seperti orang yang tidak berdosa. Dan jika ia mati sebelum bertaubat, adalah ditakuti ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah melindungi kita daripada keadaan yang demikian dan dari segala yang membawa kepada kesudahan yang buruk ini. Golongan yang kedua, belajar ilmu, ya, dalam masa yang sama dia nak cari kemuliaan, dia nak cari kebesaran dan harta benda dunia. Dalam masa yang sama dia sedar, dia tahu dia tu tak betul. Cari ilmu kerana dunia, pengaruh, pangkat, kedudukan, harta benda, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara zahirnya mereka ini tidak berdosa. Para alim ulama seumpama ini tidak berdosa kerana dia telah bertaubat, dia sedar dan dia insaf. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mendapat harta kekayaan dan pangkat kebesaran, dengan menyangka bahawa ia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, kerana ia berlagak seperti alim ulama pada pakaian dan tutur katanya, maka orang yang demikian adalah dari golongan yang binasa, kerana ia dihalangi dari bertaubat oleh sangkaan bahawa ia berada di atas jalan yang sebenarnya ataupun jalan yang benar. Golongan yang ketiga, cari ilmu tujuannya betul-betul nak mencari, mendapat harta, kekayaan, pangkat, kebesaran. Bukan setakat itu saja, dia tertipu, dia sangka dia ni orang yang mulia di sisi Allah.
Dia tak diri dia lebih. Sebab apa? Orang sanjung belaka, orang cium tangan belaka, orang suka belaka, rasa Tuhan mulia diri dia dah. Dia rasa Allah Ta'ala dah muliakan dirinya. Belagak macam alim ulama. Disebut di sini pakaian dia, tutur katanya, nampak juru macam orang alim cakap. Pakaian dia tak pakai macam orang biasa. Sebab apa? Aku ni orang hebat. Ini sangkaan-sangkaan yang sudah ditipu oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Maka orang seumpama ini, dalam masa yang sama, orang seumpama ini dalam keadaan tujuan tak betul dan tidak bertaubat kepada Allah, tidak bertaubat, tertipu dengan tipu daya. Sebab orang alim ni kadang-kadang dia mari perasaan ujub, perasaan takabur dengan ilmu dia. Ketika itu maka dia akan berada di atas jalan yang binasa. Disebut oleh ahli pengarang di sini adalah daripada golongan yang binasa kerana ia dihalangi daripada bertaubat oleh sangkaannya bahawa ia berada di atas jalan yang sebenarnya. Ini takut sangat. Sebab itulah orang yang berilmu kena banyak muhasabah dengan ilmunya. Pendeknya, ya, orang yang menuntut ilmu dikehendaki menuntut niat dan tujuannya pada tiap-tiap masalah secara khusus satu persatu atau secara umum, bahawa ia mempelajari ilmu itu adalah untuk menunaikan fardu ain yang ditanggungnya untuk kewajipan diri sendiri, dan yang lebih daripada itu hendaklah diniatkan untuk disampaikan kepada orang ramai sebagai fardu kifayah, dan janganlah diniatkan sebagai perkara sunat, kerana pahala perkara yang difardukan adalah lebih besar daripada itu. Jadi tanggungjawab ilmu itu disampaikan, diri dia kemudian disampaikan kepada orang lain. Bukan sunat tapi adalah satu tanggungjawab. Demikian juga hendaklah ia menentukan niat dan tujuannya untuk ilmu yang diajarkannya. Yang diajarkannya itu akan dapat mencapai jalan yang menyampaikan faedahnya kepada segala lapisan masyarakat dengan perantaraan murid-muridnya dan murid-murid kepada murid-muridnya, meliputi ilmu dan amal yang terus-menerus hingga hari kiamat. Demikian juga hendaklah ia menentukan niat dan tujuannya untuk menyegah dirinya dari melakukan maksiat dengan berlaku taat kepada Allah, dan juga menyegah dirinya dari perkara-perkara yang sia-sia dan merugikannya. Menurut Imam Al-Qurafi, bahawa sesiapa yang mengajarkan ilmu kepada orang ramai dengan tujuan hendak menjadi orang yang masyhur dan terpuji, maka perbuatannya yang demikian tidak menjadi sebab untuk dipulaukan dan tidak diambil ilmu yang disampaikannya. Baik, kesimpulannya yang kita boleh ambil pada malam ini, bahawa orang yang belajar ilmu kerana Allah, maka diberi kemuliaan oleh Allah dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sebelum hadis yang terakhir bab yang sebelumnya tadi. Dalam bab ke-9 ini dicerita kepada kita orang yang ada ilmu sampaikan ilmu itu. Orang yang belajar ilmu belajar dengan ikhlas, bukan untuk tujuan dunia dan habuan dunia semata-mata. Maka mereka ini akan digolong di kalangan orang-orang yang mencapai kebaikan. Dan itulah tuntutannya yang tidak akan dibinasakan oleh Allah. Adapun orang yang cari ilmu tidak ikhlas dunia semata-mata, berlagak dan tertipu dengan kelebihan ilmunya, mereka ini akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi carilah ilmu dunia, carilah ilmu akhirat ini kerana Allah. Dan dapat ilmu itu, ilmu akhirat khususnya, sabarkan, dan insya-Allah kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan dari Rasulullah, orang yang cari ilmu kerana dunia, di hari akhirat dia tidak akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala beri keampunan kepada saya. Astaghfirullahalazim li wa lakum, dan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr. Wa tawassaw.